بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Jami' Sahihnya melalui sanad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah azza wa jalla yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah SWT meridai, Allah suka, Allah reda kepada tiga perkara, dan wa yakrahu lakum thalathan, dan Allah benci, Allah tak suka kepada tiga perkara ni. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Perkara yang pertama yang Allah sayang, yang Allah suka, yang Allah cinta adalah apabila hamba Allah SWT, Allah yakni di antara mereka menyembahnya dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu nombor satu sekali. An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu yang paling Allah suka. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah. Berpegang teguh kepada tali Allah. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim dalam Jami' Sahihnya, tali Allah itu merujuk kepada mereka yang berpegang teguh dengan dua khazanah Islam ini. Yang pertama, kitabullah wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni kalau pegang sungguh-sungguh dua perkara ni, dia termasuk di kalangan orang yang dicintai oleh Tuhan. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tafarraqu, dan janganlah mereka berpecah belah di antara satu sama lain. Benda boleh buat bincang, benda kita boleh bertoleransi berlapang dada, kita kata kita berlapang dada. Kerana benda soal yang tidak boleh berlapang dada dalam bab usul dalam akidah sebagai contohnya, ataupun bercampur dengan usul dan prinsip-prinsip Islam, hal itu ada pendekatan yang lain. Maka secara asasnya Allah SWT tak suka kepada orang yang suka berpecah belah ni, bermusuh-musuhan dan sebagainya. Kita kena wala tafarraqu, jangan di antara kita ni yang ada sikap begini. Kemudian kata Nabi SAW, wa yakrahu lakum qil, dan tiga perkara yang Allah benci, yang Allah tak suka, yang kalau boleh jangan kita buat benda ni dalam hidup kita. Yang pertama, kata Nabi SAW, iaitu mereka yang qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Yang pertama, kata Nabi SAW, mereka duduk dalam kehidupan yang sia-sia, buat benda yang tak ada faedah, buat benda yang tak ada kaitan kepada dia, yang tidak bertambah ilmu dia, tidak memperbaiki akhlak dia, buat benda yang sia-sia, yang tidak ada faedah. Orang Islam bila dia buat satu perkara, dia fikir apa kesannya,
Sebab tu kalau kita tengok Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, apabila orang cuba mempertikaikan sanad yang terdapat di dalam Al-Bukhari, dia berkata sanad dalam Bukhari itu bukan sebuah sahih pun, ada yang terputus sanadnya disebut sebagai mu'dhal. Bila kita cek balik, rupanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang kata sanad Imam Bukhari tak bermasuk tu dalam kitab sahihnya, rupanya manhaj Imam Bukhari, dia kata apa? Imam Bukhari, aku tak mau mengulangi sanad yang telah aku ulang pada awalnya. Sanad tu dah ada dah, tapi aku tak mau ulang, rugi masa Imam Bukhari. Ini metodologi manhaj Imam Bukhari dalam menyusun hadis. Tapi kalau orang tak faham, dia kata Imam Bukhari, tengok dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih pertama pun, tu pun ada sanad yang terputus. Maksudnya dia tak belajar ilmu hadis. Imam Bukhari tak mau buang masa. Dah aku hafal dah pada sanad yang pertama. Hang tengoklah pada sanad yang pertama, tak perlu aku nak ulang kembali. Ni orang yang bijaksana, ni orang cerdik. Masanya penuh dengan berkualiti. Pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, iaitu waqala wa kathratus su'al, iaitu mereka banyaknya bertanya. Banyak bertanya ni bukan bermaksud tak boleh tanya apatah lagi dalam imtihan ataupun dalam sesi pembelajaran. Bukan macam tu fahamnya. Kalau dia faham hanya sekadar begitu, bagaimana generasi para sahabat, banyak soalan-soalan yang ditanya oleh Nabi SAW, ditanya oleh generasi para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Al-su'alat anil sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak sahabat Nabi tanya soalan. Kalau berpadukan ini, saya tak boleh tanya soalan. Tidak. Hal ini bermaksud bahawa soalan yang ditanya tu biarlah soalan yang berkualiti. Bukan soalan untuk menjatuhkan kredibiliti seseorang. Bukan soalan untuk memecah belahkan di antara umat Islam. Bukan soalan yang sia-sia yang datang daripada mulut kita. Bukan. Adapun tanya soalan, itu di antara salah satu konsep untuk kita nak mendapat ilmu. Jangan salah faham dalam bab itu. Tanyalah, fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang lebih mengetahui. Al-Quran ajak kat kita. Tapi nak tanya, fikir. Aku tanya soalan ni berbentuk sia-sia ke, ataupun soalan ni menyebabkan orang marah kat aku. Ni pun nak kena tengok. Bercakap, berfikir dulu sebelum bertanya. Kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa idha'atul mal, iaitu mereka yang membazir harta mereka. Ada harta, ada wang, tapi dia gunakan wang dan hartanya untuk pembaziran. Benda yang tak perlu untuk dia beli, benda yang mungkin dia sudah ada berlumbak tu ada dekat rumah dia, masih lagi dalam hal yang sama dia membazir. Apatah lagi dia soal pakaian, makanannya dan sebagainya. Membazir. Dan hadis Nabi ini mengajar kepada kita tentang bagaimana Islam itu mengajar kepada kita kehidupan seorang Muslim itu kehidupan yang berkualiti hidupnya. Mudah-mudahan mukadimah ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab Muslihat Iblis, Talbisul Iblis, karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, iaitu pada muka surat yang 196. 196. Baik, tuan-tuan sekalian, pada pertemuan lepas kita masuk pada bab yang ketujuh, bagaimana tipu muslihat iblis kepada para penguasa, orang yang ada jawatan, orang yang ada kedudukan dalam masyarakat. Iblis dia akan cari pokok ni untuk jatuh dan gagalkan misi mereka. Sebab ada orang yang ada jawatan, dia gunakan posisi jawatan itu untuk melaksanakan kebaikan. Dia gunakan kedudukan dan pengaruh dia untuk Islam, untuk kemenangan Islam. Hak tu elok, cantik tak? Yang jadi masalahnya, dia tak belajar benda ni. Talbisul Iblis, bagaimana belitan iblis. Yang kita baca kitab ni tuan-tuan, benda ni dah berlaku ratusan tahun dulu dah. Ratus dulu dah, lah ni 2023.
Benda yang sama saja diulang. Iblis macam itulah cara dia untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin kita. Nah, ni kita tengok pada malam ni. Mungkin kita, ustaz, pemimpin apa, saya mana ada jawatan apa. Tak apalah. Hak mana hak ada jawatan tu dengar, ataupun hak tak ada jawatan tu, dia yang paling ni pun ialah dia menjadi ketua keluarga, ataupun dia mengambil nasihat kepada anak-anak dia, kepada keturunan, kalau dia faham hal ini untuk dinasihatkan kepada orang ramai. Dan dia berwaspada dalam tipu muslihat dalam bab ini. Baik, kita tengok tuan-tuan 196. Bagaimana iblis melakukan tipu muslihatnya kepada pemerintah ataupun kepada penguasa yang ada jawatan itu. Iblis berkata kepada mereka, kekuasaan itu memerlukan kemasyhuran. Dia faham macam tu. Bila jadi ketua, dia nak kemasyhuran. Dia nak dipandang tinggi. Islam ajak kat kita, bila hang ada kedudukan, bila hang ada jawatan yang besar, jangan rasa tinggi diri. Itu Islam ajak. Iblis ajak, bila hang ada jawatan, orang kena panggil hang. Tentu, kalau orang tak panggil hang sekian-sekian, hang boleh marah dia. Pasal apa hang tak panggil aku sekian-sekian, jawatan sekian-sekian? Aku ni sekian-sekian pun, contohnya. Itu mengikut kefahaman ataupun dia tipu dia iblis. Kerana itu mereka pun bersikap takabur, tidak mahu mencari ilmu, duduk bersama para ulama, mengamalkan pendapat para ulama dan juga agama. Dia nak kemasyhuran, dia nak orang panggil dia sekian-sekian, dia yang terkenal dan sebagainya, tapi dia cukup malas dalam menuntut ilmu. Pemimpin yang hebat, satu kemahiran kepimpinan itu satu hal yang lain, ilmu satu hal yang lain. Ada orang pemimpin diri, tapi dalam masa yang sama dia juga mengajar ilmu, membaca buku-buku yang boleh memberi kesan pada diri dia. Dia duduk dalam majlis ulama, dia duduk berteleku di hadapan ulama, dengar nasihat daripada ulama. Hari ini kita kena angkat dia jadi pemimpin. Bukan semua pemimpin ulama. Tidak. Zaman Khalifah Islam itu, ya betul, sekitar 300-400 tahun hijrah, kita boleh tengok dalam tarikh Islam, sejarah umat Islam, pemimpin khalifah kita satu kita dahulu, dia juga pemimpin bagi umat Islam dan dia juga alim ulama, pakar dalam ilmu syarah, hafaz Al-Quran, seperti Harun Ar-Rasyid, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih dan pemimpin besar yang sangat terkenal. Mereka juga alim dalam ilmu syarah dan juga mereka juga menghafaz Al-Quran. Itu dulu. Adapun hari ini mungkinlah tak sempatlah nak belajar apa semua, dia ambil ulama sebagai panduan dia. Hak ni nak kena angkat. Jadi kita, ustaz, awak cerita pasal bab pemerintah ni nak kat pilihan raya ni. Dah. Ni saya ikut baca kitab juga. Saya baca kitab. Saya ikut kitab ni. Habis tajuk ni kita masuk tajuk lain pula. Macam tu. Tak ada kena mengena dengan nak pilihan raya ni. Tak ada. Itu. Kita ikut kita perbahasan ilmu ini. Baik. Kemudian tuan-tuan, sebagaimana yang sudah diketahui, tabiat itu mencuri dari orang yang berdekatan. Jika para penguasa yang lebih mementingkan kerunian ini bergaul dengan orang-orang yang tidak mengetahui syarak, maka tabiat akan mencuri dari orang-orang jahil itu dengan segala sifat yang dimiliki, tidak mahu melihat apapun yang menghalanginya, tidak mahu mendengar apa yang menghediknya, dan ini semua merupakan penyebab daripada kehancuran. Dia tak ada ilmu, dia jadi ketua pun sebab nakkan kemasyhuran, bahkan dia membodohkan orang yang tidak, orang yang duduk di bawah dia, membodohkan akal orang yang duduk di bawah dia. Ini kesan kepada pemimpin yang niat dia pun awal-awal pun tak betul dah. Pemerintah yang awal-awal dia nak jadi ketua tu pun pada awalnya niat dia dah tak betul dah. Bukan macam tu sifat. Konsep Islam, semakin tinggi kita, semakin kita merendah diri sesama manusia. Yang tu agama ajak. Sebab tu dalam satu nas, dalam beberapa nas yang lain, Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis,
Ya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan ya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi penguasa, jadi pemimpin, kita jadi pemimpin dengan berakhlak mulia, dengan akhlak. Bukan kira kuasa kita ya, kuasa itu memang satu bab, satu hal yang lain. Akhlak itu orang tengok. Kalau dia memerintah dalam keadaan yang tidak berakhlak, orang bawah dia mungkinlah ikut dia, tapi bila dia tak ada jawatan, orang tak pandang. Dia, orang tak pandang. Dia ni dulu waktu ada jawatan, sombong kami, contohnya. Tapi kalau dia memimpin dengan akhlak, dengan nilai Islam, dengan akhlak Islam, dia tak ada jawatan pun, orang akan tetap hormat dia. Ini dunia. Ya, ini undang-undang dunia. Begitulah siapa pun kita akan tengok pada hal ini. Dan kalau kita tengok bagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 88, ini dalilnya. Waqfid janahaka lil mu'minin, yang bermaksud dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah yang Azza wa Jalla. Rendah diri. Kerana hal ini juga pernah disebut dalam beberapa nas yang lain, bahkan dalam riwayat Imam Muslim, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'u Allah Azza wa Jalla. Tidaklah seseorang yang bersifat merendah diri, merendah hati, tawadhu', tak cakap ni, tak mengangkat diri ni. Nak kita kenal dia ni orang yang merendah diri, tawadhu'. Dia tawadhu' kerana Tuhan. Sebab ada orang tuan, dia tawadhu', dia buat tawadhu'. Ni pun satu masalah lah. Kan, cakap macam merendah diri, rupanya dia nak mengangkat diri. Cakap macam nak merendah diri. Tapi sebenarnya dia sedang mengangkat diri. Aku cakap lagu ni tak kira orang kata aku tawadhu', merendah diri. Pula dah. Kan? Wa ma tawaddu'a ahadun lillah, sesiapa yang merendah diri kerana Tuhan, bukan kerana manusia. Ada orang kata, dia ni yang tawadhu'nya. Tak. Hang puji ke tak puji, itu soal hang. Itu kamu punya pasal. Aku rendah diri kerana Allah. Agama ajak aku macam tu. Illa rafa'ahu Allah. Allah sendiri akan angkat dia. Dia tak payah diusaha dia angkat diri sendiri. Tak payah. Dia merendah diri tawaduk kerana Tuhan, Allah akan angkat dia. Ya, mungkin melalui akhlaknya, mungkin melalui ilmunya, seperti mana nas yang saya sebut tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT janji dalam Al-Quran, Allah akan angkat darjat, beberapa darjat di kalangan orang mukmin dan di kalangan ahli ilmu. Ahli ilmu. Ya, dia beriman kepada Allah dan dia ada ilmu, Allah akan angkat dia. Tak payah kita duduk. Hari ni tuan-tuan sekalian, medsos arus perdana pada hari ni mudah sangat dah jadi ulama. Ulama jadian. Dia cakap apa viral sikit, dia guna apa semua handset dengan teknologi yang tinggi. Ya. Dia upah orang tu bayar sekian-sekian video, buat video dan sebagainya, contohnya, dan dia terkenal. Padahal kalau kita tengok dari sudut ilmunya, biasa saja. Saya nak sebut bahawa bagaimana hal ini sebenarnya ia berbentuk pentarbihan hati ini, didikan hati. Ya, didikan hati ini. Ya, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini pun disebut dalam riwayat yang lain. Wa inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepada aku untuk memiliki sifat yang merendah diri. Maknanya kalau nak tengok tawadhu cara Nabi SAW. Tengok cara Nabi itu dalam merendah diri macam mana. Kerana aku diutuskan untuk merendah diri, kata Nabi. Dan janganlah la yafkhara ahadun ala ahad, dan janganlah seseorang menyombong diri, berbangga diri, wala yabqi ahadun ala ahad, dan janganlah kalian melampaui batas pada yang lain. Jangan, Nabi tak bagi kat tu. Maka kembali kepada perbahasan poin yang kedua ini, bagaimana tipu iblis kepada pemerintah dan penguasa
dia ada jawatan tetapi dia nakkan juga kemasyhuran itu. Wal'iyadzubillah. Jangan bagi ada hal ini, kerana ia akan merosak dan menghancurkan pemimpin itu sendiri. Pertama. Poin yang kedua untuk sekalian kita tengok, iaitu iblis membuat para penguasa itu selalu merasa takut terhadap musuh. Betul, pemimpin ni di antara sifat pemimpin, dia kena berani. Ya, dia kena berani untuk memperjuangkan matlamat dia. Dia kena berani memperjuangkan hak-hak orang yang berada di bawah dia. Ya, tapi ada orang dia jadi pemimpin tapi dia takut nak cakap benda betul. Ya, dia takut terhadap musuhnya, memerintahkan agar mereka mengukuhkan pertahanan agar apa yang ada di tangan tidak dapat diperjuangkan. Maknanya sepatutnya dia pemimpin ni dia kena memperjuangkan orang hak duduk bawah tu. Tapi dia punya takut dia tu, dia tak bertindak hal tersebut. Ini tipu daya iblis. Kerana hal ini disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat. Kata Nabi SAW, "Man wallahu Allahu syai'a min amril muslimin, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, ihtajaba Allahu azza wa jal duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi." Ya, kata Nabi SAW, sesiapa yang dilantik Allah menjadi waliul amri. Wali amri maksudnya pemimpin. Ya, pemimpin, penguasa dari sebahagian urusan orang-orang Islam. Bukan semua jadi ketua kan. Orang-orang tertentu saja. Di kalangan orang Islam. Lalu dia tidak memenuhi keperluan tersebut. Fahtajaba duna hajatihim. Dia tak buat kerja pun. Dia tak memperjuangkan hak orang bawah pun. Dia berbangga dengan jawatan yang dia ada sahaja. Kita pergi tempat tu, dia tunjuk tu, hantar tengok tu, sembok tu. Tu nama aku tu. Kan, pengerusi tu, contoh. Ni kan bukan saya kata kat pengerusi mana ni. Ini umum saja. Tu tengok tu, padahal orang tahu dia ni bukan buat kerja pun. Nama yang duduk atas, tapi tak buat kerja. Kan? Tak memperjuangkan pun ataupun tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Duna hajatihim, tidak memenuhi keperluan dia sebagai seorang ketua, keperluannya, kefakiran mereka. Wa faqrihim, orang susah ramai, hang boleh duk goyang kaki lagi. Orang nak makan pun susah, hang boleh enjoy lagi, hang boleh berseronok lagi dengan kekayaan yang ada. Wa faqrihim, kata Nabi SAW. Ya, ihtajab Allah azza wa jal, maka Allah SWT tidak akan memenuhi keperluan dan kefakirannya. Hanya Allah tak akan bantu dia. Allah tak akan bantu dia. Sebab awal-awal lagi dia pemimpin yang tidak maknanya tidak melaksanakan tugasnya dengan bertanggungjawab. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, mereka melantik orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dari mereka yang tidak mempunyai ilmu dan tidak kuat. Ini pun masalah juga. Pemimpin ni dia ada jawatan, dia nak jawatan tu, tapi tak mampu. Tak mampu dan tak mempunyai ilmu, dia tidak mempunyai kemahiran dan dia tidak kuat untuk pegang jawatan tu. Kan? Tapi kalau bab ni tuan-tuan, bila duk pakai hujah dia kata apa aku ni tak layak, bila tak layak ni pakai semualah pakai tak pegang jawatan tu. Kan? Bila orang pilih dia, bila orang pilih seseorang ni, ramai orang setuju dengan dia, dan dia pun ada bakat kepimpinan, walaupun dia tu rendah diri, kita cari yang lain lah, tapi dah orang nampak dia talent, bakat pemimpin tu ada dekat dia, karisma dia tu ada dekat dia. Waktu tu hal lain pula. Kalau dia serah ke orang siapa nak pegang jawatan tu, dia ambil dan laksanakan dengan penuh tanggungjawab, laksanakan dengan penuh keikhlasan, Allah akan tolong dan akan bantu dia. Macam tu. Pembahasan pun yang keempat ni merujuk kepada dia nak sendiri jawatan tu, tapi benda tu dia tak mampu pun. Dia tak mampu, dia tak ada ilmu, dia tak ada kemahiran, dan dia tak kuat untuk memimpin jawatan tersebut.
Yang ni yang jadi masalah, dan ia menimbulkan fitnah kepada jawatan tersebut dan fitnah kepada dia. Bahkan merosakkan kepada orang yang duduk di bawah dia sendiri pun. Sebab tu dalam nas Al-Quran, Allah SWT menyebut di antara ciri-ciri pemimpin, Al-Qawiyyu Wal-Amin. Dia ada kemampuan untuk buat benda tu. Yang kedua, mestilah amanah. Cerdik saja jadi pemimpin tidak menjamin jawatan tersebut dilaksanakan dengan baik tanpa dikaitkan dengan amanah. Amanah saja, baik saja, dia kata dia ni tahajud tak pernah tinggal, okey, boleh raihkan dia. Tapi kondak mesyuarat pun tak berhenti. Nak buat keputusan pun tak berani. Macam mana nak buat satu, nak jadi pemimpin? Baik itu satu hal yang lain. Al-Qawi, ada kemampuan, ada kemahiran ilmu untuk melaksanakan perkara tersebut, itu aspek yang lain. Datuk Ugama ajar kepada kita, dua ini mesti kena ada, Al-Qawiyyu Wal-Amin. Orang yang baik, orang yang amanah, dalam masa yang sama dia juga ada kekuatan untuk menjadi pemimpin, ada bakat karisma yang boleh memegang jawatan tersebut. Ini hal ini disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala. Lalu yang mudah dia menguasai mereka untuk menzalimi manusia. Tengok, bila tidak ada ilmu, bila tidak ada maknanya dia kemampuan untuk memegang jawatan tersebut, kemungkinan besar dia akan menzalimi orang yang duduk di bawah dia. Sebab ada orang tu dulu masa sekolah rendah dulu, bila cikgu buka, ni kita nak latih jadi siapa jadi ketua kelas ni, kita duduk kena hak aku. Aku duduk kena hak, saya latih dia cikgu, padahal kita nak kena dia. Kan? Bukannya dia tu bagus dengan pun, tapi nak kena dia. Yang tu budak-budak punya cerita ni. Mai kita dah besar ni tuan sekalian, dengan kita duk berkena orang. Dia kita nak berkena dia cakap banyak sangat, jenuh macam tu. Dia cakap banyak tu, dia bagi pandangan, kita ambil. Adapun nak pegang jawatan tu, tak payahlah. Kita cari orang yang ada kebolehan. Dia buat panggil macam sekolah rendah dulu. Han jaga. Ni cakap banyak, kita bagi dia. Bukan macam tu. Sebab pemimpin ini dia ada keahlian dia dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Bila silap memilih pemimpin, kemungkinan besar akan menzalimi orang yang duduk di bawah dia. Ini Imam Ibn Jauzi sebut. Maka mereka memberi gaji dari hasil yang haram, bersikap kasar kepada orang yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu. Bila orang tidak ada ilmu, tidak ada tarbiyah, tidak ada didikan dalam diri, cakap dia tu kira main lepas kan. Ya, pemimpin yang ada akhlak, bila bercakap tu dia fikir dulu, aku cakap ni memberi kesan apa? Aku cakap dengan pemberita, contoh je. Bukan kenal kat siapa kan? Wartawan tanya dia. Kan, wartawan main berumun kot. Keluar-keluar tu berumun dia. Dia nak cakap lagu pada. Aku cakap ni menyebabkan orang sakit hati ke, ataupun menyebabkan fitnah dan sebagainya. Hak tu dia kena fikir. Kerana setiap ucapannya akan didengari, akan dapat dikaji oleh orang bawah. Apa pun yang dia cakap, pemimpin. Orang bawahan apa ni, hang cakap apa pun orang tak dengar. Tapi kalau pemimpin hang cakap sikit ya, orang akan kaji, orang akan fikir. Tuan sekalian. Baik. Kemudian, yang kelima kata Imam Ibn Jauzi rahimahullahu taala, iblis memujuk mereka untuk bertindak menurut fikirannya. Ini pun masalah juga. Pemimpin bila tidak ada ilmu, dia buat keputusan, dia bertindak dalam segala hal dengan akal dia saja. Dia tak ada musyawarah. Konsep bermusyawarah itu tidak ada. Tidak melihat kepada disiplin ilmu. Apatah lagi dia bercakap soal agama, dia tidak berlandaskan kepada qawaidul ilm, disiplin ilmu. Dia kata hang bila ketua, hang cakap apa pun dalam segala hal. Jangan macam tu. Walaupun hang penguasa, walaupun hang pemimpin, dalam hal-hal tertentu dia ada keahlian dia. Contoh dalam bab agama, dia ada ilmuwan, sarjana yang dalam bidang tu. Hang jangan duk masuk campur tak tentu hala.
Dia ada keilmuannya. Dalam agama ini mungkin semestinya mufti, ahli-ahli ilmu, para alim ulama. Bila dia tak tahu mengeluarkan sesuatu pandangan dalam sudut agama, tanya orang yang lebih alim. Dia kata, dia ketua kita kot. Memanglah ketua, tapi hang tengoklah dia ni tak mengaji pun dalam bab agama. Mungkin dia mengaji dalam bab yang lain. Dia tak belajar usul fiqh, dia tak belajar usul hadis, tak belajar usul tafsir. Ini semua khazanah yang cukup dalam untuk dia gali, yang berbeza semestinya dengan ilmu yang dia ada. Tak sama. Maksudnya pemimpin bila nak cakap, dia kena tengok aku cakap ni bidang aku ke bidang lain. Kalau bidang lain, dia kena cakap lah, serah kepada ahli dia. Dan itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Yang duk jadi hari ni tuan-tuan, bukan bidang dia pun dia cakap juga. Jadi ia menjadi fitnah kepada jawatannya sendiri. Dia menggunakan akalnya. Maka mereka memberikan bahagian kepada orang yang sebenarnya tidak boleh diberi bahagian. Membunuh orang yang sebenarnya tidak boleh dibunuh. Tengok, bila dia bercakap ataupun dia bertindak bukan di atas dasar ilmu, dia bunuh. Hal yang pada tahun zaman Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia bunuh agama suka dia tanpa ada dasar ilmu. Dalam agama bukan tak ada pensyariatan bunuh tu, ada, tapi betapa ketat pada tahap yang disebut tu, seperti qisas ke, bayar dan sebagainya. Itu hal-hal hukum-hukum dalam syarak. Hal itu ada perbahasan khas yang membincangkan hal tersebut. Ada kriteria-kriteria cukup ketat untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut, dan sebagainya. Tapi orang yang tidak ada ilmu, dia kata bunuh saja, bukan atas dasar ilmu dan juga kebenaran. Yang ni yang kita tidak mahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Lalu mereka beranggapan bahawa semua ini untuk pertimbangan politik sahaja. Kita tak ada apa, ini bukan ada kaitan dengan agama pun, ini hanya ijtihad politik. Kata dia ini adalah ijtihad politik, kebijaksanaan dalam berpolitik. Maka dia bunuh apa semua atau bertindak bukan atas dasar ilmu. Jangan begitu. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa, ini kitab usul fiqh, Imam Ghazali kata apa? Ad-din wal harith, ad-din, agama dan juga pemimpin itu al-harith minad-din, dia ialah penjaga bagi agama. Ad-din, Al-Quran dan hadis itu ialah agama. Siapa yang nak menterjemahkan hal tersebut? Pemimpin-pemimpin yang ada fikrah Islam, yang ada pengajian Islam. Mereka inilah yang akan menjaga agama, melaksanakan apa yang agama dalam jawatannya. Seperti mana kata Imam Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah, iqamatud din wa siyasatu dunya bih. Dia bangunkan dengan agama dan mentadbir dengan agama. Pemimpin, walaupun dia tak pakai sorban, dia kata, hai ni tak pakai sorban ni, dia ni tukar bawa agama pun tak semestinya. Tak semestinya nak kena pakai sorban, tak semestinya. Dia bawa nilai, dia bawa akhlak, dia bawa apa agenda Islam dalam jawatan dia dan maknanya dengan ijtihad dia, maka ia sebenarnya dikira sebagai orang yang membawa Islam. Walaupun dia tak pakai sorban 24 jam. Jadi bukan begitu. Kerana Islam ni adalah substance. Isi itu. Bukan mementingkan luaran saja. Dalaman itu, apa yang dia bawa sebenarnya, apa yang diperjuangkan sebenarnya, itu yang agama tengok. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang keenam sikit lagi tuan-tuan, iaitu iblis membisikkan, muka surat 198. Iblis membisikkan kepada mereka untuk menguasai harta. Ini pun masalah. Bila orang bagi jawatan, dia pegang ada kedudukan sikit, dia kata ini ada peluang untuk aku mengayakan diri aku, untuk memperbanyakkan harta aku, untuk besarkan rumah aku, untuk beli kereta baru bila aku di jawatan ni. Ini masalah. Yang ni semua
tipu daya iblis kepada pemerintah-pemerintah yang kononnya dipandang tinggi dan dipandang mulia di kalangan manusia. Sebenarnya dia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tak mau benda-benda ni, kita tidak mahu mengulangi kembali sikap yang mereka ini telah ditipu oleh iblis la'natullahi alaih, yang menggagalkan seorang pemimpin dan seorang penguasa yang sebenarnya sepatutnya mereka perlu melaksanakan amanah dengan tanggungjawab yang betul dan memperjuangkan orang yang berada di bawah dia. Nah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, saya setakat itu dulu perkongsian kuliah kita pada pagi subuh ini, talbisul iblis, belitan-belitan iblis kepada para penguasa. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita masuk sikit lagi, kemudian kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-8. Bagaimana muslihat iblis kepada ahli-ahli ibadah. Dia masuk tajuk baru dah. Hak ni kepada pemimpin. Mai hak minggu depan, bukan minggu depan, siri yang seterusnya kita nak tengok macam mana para abid, ahli-ahli ibadah, depa pun tidak terlepas daripada belitan-belitan iblis. Allahu akbar. Buku ni tuan-tuan, nasihat ni untuk saya dan untuk kita, supaya kita tak jatuh ke dalam lubang bewok kali yang kedua, ketiga, keempat. Tak mau dah. Imam Ibnu Jauzi ni nasihatkan kita supaya jangan ada perkara ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan perkongsian kitab kita ini memberi manfaat yang banyak kepada kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.